Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bentang tajuk At-Turuq Al-Hadithah Lidzakah. Ta'rif Az-Zakah. Az-Zakah lughatan ma'khudatan min zaka asyah wa nahwuha tazkiyah ay dhabahuha. Wa aslu Az-Zakah fil lughah itmam asy-syai' wa minhu Az-Zakah fil fahmi idza kana tamul aqli sari'ul qabul. Wa tazkiyah masdar zaka al-haywan ay dhabahu aw nahruhu. Okey, zakat daripada lugah yang di sini iaitu bermaksud sembelih. Tapi pada asalnya zakah daripada segi bahasa iaitu kecerdikan yang menunjukkan akal itu menerima cepat menerima sesuatu kefahaman. Wa tazkiyah ialah masdar zakat al-haywan aidhabuhu iaitu penyembelihan. الذكاء اصطلاحان اختلاف تعريف الذكاء بحسب الواجب قطعه في كل مذهب وهناك وهناك فعند الحنيفة والمالكية والظاهرية والإمامية والإباضية الذكاء هي فري الأوداج أو العروق التي تقطع في الذكاء أربعة: الحلقوم والمريء والودجان. وعند الشافعية والحنابلة يقطع الحلقوم والمريء. جاء في المجموع هما الحلقوم والمريء. الذبح الذي يباه به الحيوان المقدور عليه إنسيا كان أو وحشيا الضحية كان غيرها هو التدقيق بقطع جميع الحلقوم والمريء من حيوان فيه حياة مستقرة بآلة ليس عظما ولا ظفرا. Iaitu penyembelihan yang dibolehkan iaitu haiwan yang boleh dikorban dan dipotong halkum dan marik dengan alat yang sesuai, iaitu bukannya tulang ataupun bukannya paku. Wa hunaka turuq al-hadithah lidzakah ada 5, iaitu awalan tariqah as-sa'qu al-kahrubai, thaniyan tariqah asy-syakush wal-bultah wal-matriqah wal-mustas, wa thalithan tariqatu at-takhdir bi-istikhdam ghaz thani aksid al-karbon, wa rabi'an tariqah al-ijlinziyah, wa khamisan tariqatul mughtas al-ma'i al-mukahrab. Awalan tariqatu as-sa'qu al-kahrubai iaitu kaedah renjatan elektrik. Kaifiyatuha. Pertama, imrar tiyar kahrubai di syiddah muayyinah wa limuddah thabita ila sadril haiwan. Renjatan elektrik itu menggunakan kekuatan arus yang tertentu dengan kadar masa yang tertentu untuk menjadikan haiwan itu pengsan. Yahduthu fuqdan al-wa'i mubasyarah thumma yahduthu tawrah min taqallus al-adli wal-muzman qabla irtiqa' at-tam. Haiwan itu akan pengsan serta merta dan otot akan kecut sebelum dia akan relax sepenuhnya, iaitu pengsan sepenuhnya. Wa adamu ad-diqah fi istikhdamiha yuaddi ila natijah salbiyah. Fa indama yankhafidu at-tiyar al-kahrubai yashillu al-haywan shalalan tamman ma'a baqa' wa'ihi. Ketidaktepatan dalam penggunaan kaedah ini akan membawa kepada perkara yang buruk. Jadi apabila ia menggunakan renjatan elektrik, haiwan itu akan dibiarkan pengsan dan harus dibiarkan dalam keadaan hidup. Ini adalah contoh renjatan elektrik yang kita gunakan. Mada syar'iyyah hadhihi at-tariqah la yumkinu idma' al-haywan wa inhar ad-dam fihi bikasrah wa yash'uru bil alam marratain, al-ula bisadmah al-kahrubaiyah wa thaniya inda adh-dhibhu.
haiwan ini akan mengalami dua kesakitan, iaitu pertama kesakitan renjatan elektrik dan kedua kesakitan ketika penyembelihan. Wahuna nahnu amama halatain lihadzal haiwan alladhi sa'qu al-kahrubai. فالحالة الأولى أن توقفوا هذه الصعقة قلب الحيوان فيصير ميتا. وبالتالي إذا كانت الصدمة قاتلة فإن الحيوان يكون موقولا وهو محرم بالإجماع. Apabila rejatan elektrik ni terkena kepada jantung haiwan dan ia menyebabkan kepada kematian, jadi rejatan ini adalah membawa kepada pembunuhan, iaitu haiwan itu menjadi bangkai dan muharram dan ia haram daripada segi ijma'. Wa al-hala athaniya an tafqadu hadhihi as-saqah al-haywan al-wa'i duna an taqtaluhu wa fi hadhihi al-hala in udrika al-haywan ba'daha fadhabaha ala tariqah asy-syar'iyyah hal wa illam yadruk hayyan wa lam yadhak fa innahu la yakun halalan. Jadi daripada hal yang kedua, apabila ia direnjatkan elektrik, ia sempat untuk disembelih dan dengan keadaan sembelihan syariah, ia halal dan halal dimakan. Tapi jika kita tahu yang ia masih dia mati sebelum disembelih, jadi ia tidak halal. Dan wabitali fahadhi tariqah takunu jaizatan syar'an idza tahaqqaq ma yali. Jadi hal yang kedua ini untuk kita tentukan ia halal dengan mematuhi 4 at-tahaqquq, iaitu at-tahaqquq min annaha la tashabuha alam lil haiwan, at-tahaqquq min an as-sa'qu la yahul duna tadfaqu ad-dam 'inda ijza' adh-dhibhu ba'daha, at-tahaqquq min anna adh-dhibhu yahsulu fawran ba'da sa'qu wa bil haiwan hayat mustaqarrah, at-tahaqquq min adam fasad al-lahmi aw naqsan li taybihi. وهناك قرار مجلس المجتمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. Itu di sini ada kita ambil isinya daripada qarar majlis ni. Ada 4 pandangan, iaitu tadawwal ar-ra'yu fihi qarar al-mujtama' ma yali. Awalan, idza sa'qa al-haywan al-ma'kul bitiyar al-kahrubai thumma ba'da dhalika thumma dhibhuhu aw nahruhu fi hayah faqad dhukki ya zakah syariah wa hal akluhu. Pertama, jika haiwan ini haiwan yang boleh dimakan direnjatkan elektrik kemudian disembelih ketika ia masih hidup, ia adalah penyembelihan yang sah daripada syariah dan halal dimakan. Thaniyan, idza zahakat ruhul haiwan al-masab bi sa'qi al-kahrubai qabla dhibhuhu aw nahruhu fa innahu maitatu yahrumu akluhu. Yang kedua ni, apabila dia renjatkan elektrik dan ia mati sebelum ia disembelih, jadi ia adalah dihukum bangkai dan haram dimakan. Thalithan, sa'qu al-haywan bitiyar al-kahrubai ali ad-dawtu wa ta'adhib lil haywan qabla dhibhu aw nahruhu wal Islam yanha an hadha wa ya'muru bi rahmati wa ra'fatu bihi. Yang ketiga, keadaan yang ketiga ni adalah apabila haiwan itu direnjatkan elektrik dengan arus yang sangat tinggi, ia menyebabkan azab kepada haiwan itu sebelum penyembelihan. Jadi Islam melarang benda ni. Dan kita memohon kepada Allah. Rabi'an, idza kana atyar al-kahrubai munkhafidun ad-dawti wa khafif al-mas bihaitsu la ya'dhibu al-haywan. وكان في ذلك مصلحة كتخفيف ألم الذبح عنه وتهدئة عنفه ومقاومته فلا بأس بذلك شرعا مراعاة للمصلحة. Yang keempat adalah kita menggunakan renjatan elektrik, tapi renjatan elektrik ni adalah amat sedikit. Jadi kesakitan yang dialami itu tidaklah begitu torture kepada haiwan. La ya'dhibu lil haiwan.
dia lebih elok jika kita mengurangkan kesakitannya. Jadi diterima daripada segi syarak. Seterusnya, kaifa yatammu at-ta'akkud min an mauta al-haywan kana bi dhabhi ba'da at-tadwikh bi sa'ki al-kahrubai wa laysa bi sa'ki nafsuhu. Macam mana kita nak tentukan bahawa haiwan tu mati kerana sembelihan dan bukannya mati kerana rejatan elektrik? Iaitu pertama, khuruj ad-dam ba'da adh-dhibhu, iaitu keluarnya darah selepas penyembelihan. Apabila haiwan itu disembelih dan mengeluarkan darah, jadi kita dapat tahu bahawa haiwan itu mati kerana penyembelihan. Kedua, harakatul haiwan. Harakatul haiwan iaitu pergerakan haiwan. Wal murad bil harakah al-harakah allati tadullu ala al-hayah ba'da as-saqu wa qabla dhibhu. Atau al-harakah ba'da dhibhu. Fa in taharaka al-haiwan wa in tafadha ba'da dhibhu fa inna hadha dalil ala annahu lam yamut min as-saqah al-kahrubaiyah bal yamut kana bisabab al-dhibhu. Jadi jika ia masih bergerak sebelum penyembelihan dan apabila setelah sembelih ia berhenti bergerak, iaitu ia menunjukkan bahawa haiwan ini mati mati kerana penyembelihan. Okey. Fathaniyan, tariqah athani, tariqah asyakush wal bultah wal mutriqah wal musdas. Kaifiyatuha. Kaedahnya, ayyahwi adzabi bisyakush au bultah au mutriqah dakhmatan ala ra'sil haywan mimma yaj'aluhu yafqadu al-wa'i wa yanhar. Waqad yastakhdimu al-musdas fi tadwikh al-haywan haitsu yahduthu thuqban fi dimagh al-haywan yuaddi ila fuqdan al-wa'i bisyakli furi. Kaedahnya adalah menggunakan bolt ataupun paku ataupun tak kata dengannya kepada kepala haiwan, iaitu tengkorak haiwan dan menyebabkan ia hilang sedar dan ia menyebabkan lubang pada tengkorak itu, iaitu keretakan tengkorak, dan ia menjadikan haiwan itu tidak sedar. Hukmuha istikhdam hadhihi at-tariqah ghaira jaiz syar'an. Maksudnya ia daripada segi syarak ia tidak diterima langsung. Hukum madzhabha hadhihi tariqah lidzabiha huna halatan li kulli halah hukmun yughayyiru hukmul halah al-ukhra. Al-halah al-ula an tatasababu hadhihi at-tariqah fi ifqad al-haywan wa'ihi wa inhiyarihi faqad duna mautihi wa yazillu ala qaidil hayah thumma tatammu tadkiyatuhu ba'da hadha at-tadwiq bit-tariqah asy-syar'iyyah fil mahall wal al-muttafaq alaih fayakun hikmuhu hina idzin al-hall. Jika haiwan ini sekadar pengsan sahaja, iaitu tidak mati dengan menggunakan kaedah retaknya tengkorak ni, maka selepas itu disembelih secara biasa, maka daripada segi syarak ia dikira halal. Dan hal yang kedua, anta tasabbabu hadhihi tariqah fi mautil haywan qabla an yazka az-zakah syar'iyyah wa fi hadhihi al-halah ya'tabiru min qabil al-maita wal mawqudha li'anna zuhub ruhal haywan kana bisabab ad-darbi wal waqdhi al-muharram la bisabab adh-dhibhu wad-darbu mutahaqqaqun huna wa huwa alladhi hada ila halakil haywan fayahrumu tanawuluhu li'annahu ijtama'a halal wal haram wa ghalaba al-haram ihtiyatan istinadan lil qa'idah al-fiqhiyah ma ijtima'a al-halal wal haram illa ghalaba al-haram ihtiyatan. Okey, kalau mengikut hal yang kedua, jika menggunakan kaedah ini ia
menyebabkan kematian kepada haiwan sebelum penyembelihan, maka haiwan ini tidak sedarlah kerana mati disebabkan oleh pukulan ataupun pukulan lah. Jadi ia menunjukkan bahawa ada pengumpulan ada halal dan haram di sini. Jadi kita akan menggunakan kaedah fiqhiyah iaitu ma istama'a al-halal wal haram illa ghalaba al-haram ihtiyatan. Jadi kita akan lebih memilih kaedah ini adalah haram. Dan seterusnya ini adalah contoh bagaimana haiwan ini diletakkan tengkoraknya. Dan seterusnya, kaedah ketiga, kawan saya akan bentangkan. Kaedah ketiga, at-tariqah at-takhdir bi-istikhdami ghazin sani aksidul karbon. Yang bermaksud jalan pembiusan menggunakan gas karbon dioksida. Untuk cara ni, secara ringkasnya, haiwan tersebut akan dikurung di dalam satu ruang yang diisi dengan 70% gas karbon dioksida. Dan haiwan tersebut akan dibiarkan di dalam itu sehingga dia pengsan disebabkan gas tersebut. Untuk proses ini, expert ada buat ujian terhadap haiwan yang diletakkan di dalam ruang tersebut. Ada beberapa kejadian yang haiwan tersebut selepas dia pengsan berlaku haiwan tersebut akan terkena serangan jantung dan menyebabkan kematian terhadap binatang tersebut. Dan ada juga situasi yang mana tiada apa-apa yang berlaku kepada haiwan tersebut dan haiwan tersebut tetap dalam dalam keadaan pengsan. Dan seterusnya, hukmu hazihi tariqah. Seperti yang saya terangkan tadi, expert ada cakap yang ada haiwan yang mati ketika proses ini kerana sesak nafas disebabkan kandungan CO2 yang tinggi. Jadi dia ambil benda ni menjadi atas consideration. Cara ini adalah tidak halal kerana dia melanggar apa yang Islam suruh, iaitu kita mesti sentiasa berbuat ihsan kepada binatang yang akan disembelih. Jadi dan kaedah ini juga mempunyai kelemahannya, iaitu sekiranya haiwan tersebut mati kerana sesak nafas, daging haiwan tersebut akan menjadi cepat rosak. Ada 3 situasi yang mana jalan ini tidak dibenarkan oleh syarak sekiranya kita ingin menggunakannya dalam proses penyembelihan, kerana yang pertama, isti'maluhu yuaddi ila ikhtinakil haiwan. Penggunaannya akan membawa kepada ikhtinakil haiwan. Ikhtinakil haiwan ni maksudnya haiwan tu sesak nafas. Wal munhanaqah. Munhanaqah, haiwan itu tercekik. Wal munhanaqah muharramah binasil Al-Quran. Dan keadaan tercekik adalah diharamkan seperti mana yang disebutkan dalam nas Al-Quran. Mafhumnya, diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, daging haiwan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Seperti yang dinyatakan dalam ayat ini, kita diharamkan untuk makan haiwan yang mati tercekik. Jadi kerana itulah kaedah ini tidak dibenarkan. Next. Sebab yang kedua ialah ma fil khanaki
minat ta'zib lil haiwan wa ilamihi. Apa-apa sahaja kejadian yang mana al-khanafi, haiwan tu sesak nafas ataupun tercekik adalah keadaan yang menyakiti haiwan tersebut. Jadi ia adalah tidak boleh digunakan terhadap haiwan tersebut kerana ia menyakiti haiwan tersebut. Dan yang ketiga, ihtibas dami wa adami khurujihi. Dalam proses ini, haiwan itu mati sebelum kita sempat sembelih. Maksudnya tak ada berlaku apa-apa pengaliran darah kerana tiada bahagian yang dipotong. Tiada bahagian yang dipotong dalam proses ini. Sebab dia dah mati sebab sesak nafas sebelum tu kan. Jadi bila haiwan tu tak disembelih, darah dalam badan dia tak mengalir keluar lah. Dan darah dalam badan haiwan tersebut, macam yang kita tahu darah ni dia membawa waste product dalam dalam badan kita kan. Jadi bila darah yang mengandungi waste product tu terbiar je dalam badan haiwan tu, ia akan menyebabkan bakteria dalam daging tersebut, dan sekiranya kita makan daging tersebut, dia akan memberikan mudarat kepada kita. Jadi itu adalah sebab ketiga. And seterusnya, hukmu ma zubiha bihazihi tariqah. Hukum terhadap haiwan yang disembelih menggunakan cara ini. Kan seperti yang saya sebut, awal-awal expert ada cakap yang dia ada dua keadaan. Sama ada haiwan tu akan mati lepas tak cukup gas oksigen yang masih expert ada cakap awal yang ada keadaan yang haiwan tu akan mati sebab sesak nafas, dan yang kedua haiwan tu cuma akan pengsan je. Jadi keadaan ni yang pertama ni, al-halul ula ni ayyamutul haiwan ikhtinaqan bihazal ghas. Maksudnya haiwan tersebut mati kerana sesak nafas tu. Jadi kita tak sempat pun sembelih dia. Jadi haiwan tu dikira bangkai lah kan. Dan kalau keadaan ni haiwan tersebut tidak halal dimakan dagingnya. Dan untuk keadaan kedua, halatus saniyah ni, keadaan yang mana haiwan tu tak mati pun. Haiwan tu cuma pengsan je, and kita sempat sembelih haiwan tu sementara dia masih hidup. Jadi wa fi hazihil halah yahillu akluhu. Dalam keadaan ni, daging haiwan tu halal dimakan sebab kita sempat sembelih dia sebelum dia mati. Okay, seterusnya. Rabi'an, at-tariqah al-injiliziyah, yang bermaksud kaedah orang barat, western style. Caranya, kaifiyatuha khuriqa jidarus sadri bil alahadah baina ad-dhal'aini ar-rabi' wal khamis. Bahagian dada haiwan tersebut akan dipotong di antara tulang rusuk yang keempat dan yang kelima. Wa min khilali hazihil kharqu yutimma nafakhal hawa ila ri'ataini. Dan apabila bahagian itu dipotong, udara akan memasuki paru-paru haiwan tersebut. Fayamutul haiwan natijah lidu'til hawa bimanfakhi fi ra'tihi duna an yanzifu damuhu. And bila udara tu memasuki paru-paru haiwan tu, ia akan menyebabkan kematian haiwan tu kerana tekanan yang tinggi di dalam paru-paru tersebut, di dalam paru-paru haiwan tu. Dan dalam kaedah ini tiada pengaliran darah berlaku. Hukmu hazihi tariqah. Hukum metod ini, la yajuzu istikhdamu hazihi tariqah fi zabihil haiwan lima fiha min ilami wa ta'zib lahu. Tidak diharuskan penggunaan jalan ini dalam penyembelihan haiwan kerana ia ilami wa ta'zib lahu. Ia memberikan torture and painful experience kepada haiwan tersebut. Wa qad amarana dinana bil ihsan fi kulli syai', dan agama kita telah menyuruh kita supaya kita sentiasa berbuat ihsan kepada setiap
setiap benda. Wa nasul ala ihsani zibhi, dan baginda SAW bersabda, mafhumnya sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan atas semua perkara. Jika kamu membunuh, berlaku ihsanlah ketika membunuh, dan jika kamu menyembelih, berlaku ihsanlah ketika kamu menyembelih. Kamu hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan haiwan sembelihan. Seperti yang dicakap ni, kita kenalah berbuat ihsan ketika menyembelih binatang tersebut. Dan cara yang dikatakan yang variatul injiliziah against bertentangan dengan apa yang disuruh oleh dalam hadis Nabi ni. Next. Dan sebab yang kedua, walima hazihi tariqah min adami idma'il haiwan wa inhari dami. Kaedah ni tidak ada pengaliran darah yang keluar daripada haiwan tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, ma anharad dami wa zukrat ismillahi alaihi fakul. Maksudnya pengaliran darah amat penting lah untuk dalam proses penyembelihan haiwan ni. Hukmu ma zubiha bihazihi tariqah, terhadap haiwan yang disembelih menggunakan cara ini. Ma zubiha bihazihi tariqah ya'khuzu maitah. Apa yang disembelih menggunakan cara ini dianggap bangkai kerana haiwan tersebut bukannya mati kerana sembelihan ataupun kehilangan darah, akan tetapi ia mati kerana ikhtinak, kerana sesak nafas yang berlaku ketika pada haiwan tersebut. Next. Khamisan, tariqah al-mughtis al-ma'i al-mukahrab. Dalam bahasa Inggeris, electrified water bath method. Seperti yang dalam gambar, cara ini dilakukanlah, sebelum tu, cara ini biasanya dilakukan untuk haiwan-haiwan yang seperti burung, ayam dan yang seakatan dengannya. Dan seperti dalam gambar, cara ini dilakukan, haiwan tersebut akan digantung secara terbalik, iaitu kakinya ke atas dan kepala kat bawah. Lepas tu mesin yang dilihat ni, dia akan bergerak melalui air, satu kawasan air electrified water. Air tu ada renjatan elektrik. And bila kepala haiwan tu dilalukan di dalam air tersebut, haiwan tersebut akan mengalami renjatan dan dia akan pengsan untuk seketika. Dan bila haiwan tu dah pengsan, haiwan tu akan dibawa ke satu tempat yang lain yang mana kat situ akan dilakukanlah proses proses penyembelihan, sama ada secara manual ataupun ada secara automatik. Dan setelah proses penyembelihan itu berlaku, haiwan tersebut akan dimasukkan ke dalam summa yumira biha 'alal hudi kabiri mamlu'i bil ma'il mughli litashil zutifa ar-raish thumma takhruju minhu limutaba'atun al-marahil ukhra. Kemudian haiwan yang telah disembelih tu akan dimasukkan ke dalam air yang panas, air yang menggelegak, untuk memudahkan proses pencabutan bulu pelepah haiwan tersebut. Wa tasta'milu hadhihi at-tariqah litumkinu min zabhi majmu'at kabirah bi aqli taklifah. Faqad jara al-amal bi hadhihi at-tariqah 1970. Digunakan cara ini adalah untuk supaya boleh dapat sembelih banyak haiwan dalam satu masa, dan kaedah ini telah digunakan dari tahun 1970. Next. Dan next, okay.
Hukum untuk kaedah ini seperti yang dikatakan tadi, dia percampuran antara stunning and drowning, iaitu renjatan elektrik dan melemaskan haiwan tersebut. Jadi untuk kaedah yang stunning tu, renjatan elektrik tak kira lah volten elektrik tu rendah serendah mana pun, sekiranya ia boleh membawa kepada kematian haiwan tersebut sebelum penyembelihan, maka kaedah ini adalah tidak boleh digunakan. Dan ada dua keadaan yang mana kaedah ini tidak boleh digunakan. Yang pertama, maksud poin yang pertama tu ialah sekiranya haiwan tersebut mati disebabkan renjatan elektrik tersebut. Sekiranya haiwan tersebut mati disebabkan renjatan elektrik tersebut dan kita tak sempat sembelih dia, sekiranya haiwan itu mati disebabkan renjatan elektrik tu, jadi dia punya hukumnya tak halal lah, sebab kita tak sempat sembelih dia ketika dia hidup. Dan keadaan yang kedua, adamu tahaqqaqu az-zibhi fi mawdu'ihi li'anna ad-dajaju ya'luku fi alaqati misbatatun fi suyuri muhaqqaq tamrun biha 'alal zabihah. Penyembelihan itu tidak dilakukan di tempatnya kerana ayam itu terikat dalam ikatan yang dipasang pada tali pinggang penggerak yang mereka lalui di atas bangkai. Next. Maraji' ini adalah kami punya sumber rujukan dan syukran. Syukran, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.